شر ما فيه شر ما قبله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan hadis-hadis Al-Adabul Mufrad susunan Imam Bukhari rahimahullah pada bab yang ke-173, muka surat 374. Bab qauli rajul lis-saghir ya bunayya. Sapaan seseorang kepada orang yang lebih kecil daripadanya. Bukan anak kecil, itu tersilap terjemahan. Sapaan seseorang kepada orang yang lebih kecil. Lebih kecil bukan bermakna anak kecil. Apa kita kata, junior lah, kata dia senior, dia kata kepada junior dia. Itu maksudnya, wahai anakku ya bunayya. Tidak khusus kepada yang kecil, sebab kalau dalam hadis ni watak tu tidak anak kecil. Saghir ni mana orang yang lebih kecil, orang yang lebih kita kata muda daripada dia, orang yang lebih muda daripada dia. Itu maksudnya. Itu yang tepatlah. Sebab kalau kita pakai dengan makna anak kecil, tak ada watak anak kecil dalam hadis. Cuba kita tengok hadis yang ke-369. Jadi di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan 4 riwayat. 4 riwayat yang ringkas. Riwayat pertama, riwayat yang ke-369. An Abil Ajlan Al-Muharibi qala kuntu fi jaish ibn Zubair wa tuwfiya ibn ammi li wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah faqultu li ibnihi idfa' ilayya al-jamal fa inni fi jaish ibn Zubair فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير أفأدفع إليه الجمل قال ابن عمر يا بني. Situlah, kalau situ ya bunayya ini itulah sebenarnya dia punya maksud tajuk. Ya bunayya inna sabilallah kullu amalin salih fa in kana waliduka innama awsa bijamalihi fi sabilillahi azza wa jalla fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa' ilayhimul jamal fa inna hadha wa ashabahu fi sabili ghilman qaum ayyuhum yad'u at-tabi'. Diriwayatkan daripada Abul Ajlan ataupun Abil Ajlan Al-Muharibi, kata beliau, aku pernah bersama pasukan Ibn Zubair. Ibn Zubair ni dia ada pasukan dia sendiri, dia ada tentera dia ada pengikut dia. Lalu sepupuku meninggal. Ibnu Ammi itu anak pak saudara, maknanya sepupu lah. Lalu sepupu aku meninggal.
kata Abul Ajlan, ia berwasiat agar untanya digunakan di jalan Allah. Mana unta dia tinggal tu digunakan untuk jihad fi sabilillah. Lalu aku katakan kepada anaknya, anak dia sini bukan anak kecil, anak kira-kira anak sepupu lah, anak sepupu Abil Ajlan itu. Lalu aku kata kepada anak dia, kata Abil Ajlan, kata Abil Ajlan, bawalah kepadaku unta itu, kerana aku bersama pasukan Ibn Zubair. Mana aku ni adalah tentera Ibn Zubair. Kalau untuk jihad fi sabilillah, bawa, berikan unta itu kepadaku. Ia lalu berkata, ia ni maksudnya anak sepupu dia, anak sepupu dia meninggal dunia, anak sepupu dia. Jadi anak sepupu kepada Abul Ajlan itu berkata, bawalah aku kepada Ibnu Umar untuk bertanya kepadanya. Jadi anak dia ni nak tanya Ibnu Umar dulu, boleh kau nak unta kepada Abul Ajlan ini? Lalu kami menemui Ibnu Umar dan berkata, wahai Abu Abdurrahman, ni kunyah Ibnu Umar, Abi Abdurrahman, sebab anak dia ada nama Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ayahku meninggal dunia. Ni kata anak sepupu Abul Ajlan. Ayahku meninggal dunia dan berwasiat agar untanya digunakan di jalan Allah. Dan ini adalah saudara sepupuku. Saudara sepupuku tu makna kita kata apa dia tu? Ni pok sepupu lah maksudnya. Pok sepupu saya ni Abul Ajlan ni. Pok sepupu saya, itu maksud dia. Dia ni adalah antara tentera Ibn Zubair, pasukan Ibn Zubair. Apakah boleh tercapai maksud ayah saya sekiranya saya berikan unta itu kepadanya? Itu kata anak sepupu Abul Ajlan. Lalu Ibnu Umar jawab, di sinilah sebenarnya maksud tajuk ni. Wahai anakku, dia kata padahal bukan anak dia. Ya bunaya tu bukan anak dia, apa ni, anak sepupu Abil Ajlan, tapi dia guna bahasa sebab tak nak kata hak ni kalau bahasa Melayu kita kan, anak, kadang-kadang kita panggil orang tua, dia panggil ni anak kita ni, padahal bukan anak dia, padahal dia buat lantai kecek gitu. Tapi hak biasa dia guna awal, dia panggil awal tu mana bahasa lembut yang digunakan kepada orang yang lebih muda. Muda tu muda jauh lah. Sebab kalau dalam bahasa Arab bila sebut ya bunaya, asal maknanya wahai anakku. Jadi penggunaan di sini bukan menunjukkan bahawa sepupu Abil Ajlan tu bukan anak dia, bukan anak Ibnu Umar. Tapi dia guna gitu. Tak apa dalam agama kita. Kenapa Imam Bukhari buat gini? Sebab menisbahkan anak orang lain kepada kita itu dosa besar. Tak boleh kita nak kata ni anak saya, padahal tidak. Jadi hak ni bukan bab menisbahkan anak orang lain kepada dia, tidak. Ini termasuk dalam bab berlembut ataupun bahasa yang lembut yang digunakan. Orang Arab tidak akan faham ini adalah menisbahkan anak kepada dia, padahal bukan anak dia. Orang Arab tak faham begitu. Ini dari sudut bahasa lah. Jadi dia kata wahai anakku, padahal bukan anak dia. Sesungguhnya jalan Allah itu adalah setiap perbuatan baik. Jika ayahmu berwasiat mengenai untanya agar digunakan hanya di jalan Allah, maka jika engkau melihat kaum muslimin berperang memerangi kaum musyrikin, maka serahkanlah unta itu kepada mereka. Adapun pemuda ini, yakni Abul Ajlan dan para sahabatnya berada di jalan sekelompok pemuda suatu kaum yang mengikuti siapa yang berkuasa. Hak ni sebenarnya dia ada satu huraian khusus lah. Kalau kita tengok zahir ke Ibnu Umar, dia macam jihad fi sabilillah itu tidak termasuk dalam tentera Ibnu Zubair, sebab perang sama sendiri tu. Ke Ibnu Zubair ke perang dengan kerajaan Umawi pada waktu itu. Dia perang dengan apa? Dengan Muawiyah tu lah, dengan Yazid tu. Tu Yazid itu yang mati ke Abdullah bin Zubair tu dekat dengan Kaabah tu. Jadi lagu mana tu? Ini termasuk dalam perang saudara. Jadi kalau mengikut Ibnu Umar tu,
Dia kata hak ni hak minta untuk pok sepupumu ni, hak minta hak dia cadangkan supaya berilah unta ayahmu wasiat tu kepada dia untuk dia pergi, sebab dia ni adalah salah seorang daripada tentera Ibn Zubair. Jadi kata-kata terakhir di bawah bab ini, di bawah hadis ni, kata-kata terakhir Ibn Umar, dia tidak sebut bahawa kedudukan Ibnul Ajlan itu sebagai salah seorang tentera Ibn Zubair sebagai jihad fi sabilillah. Dia tidak guna dengan jelas. Sebab Ibn Umar ni antara salah seorang yang tak setuju berlaku peperangan, orang panggil insiden Abdullah Ibn Zubair. Peristiwa ni peristiwa yang besar, mengorbankan ramai. Ni zaman siapa ni? Zaman Hajjaj. Zaman Hajjaj ni, cerita di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pada masa peperangan Ibn Zubair inilah sampai rosak Kaabah, runtuh Kaabah, kena manjanik itu. Jadi seolah-olah di sini Ibn Umar dia buat satu kaedah, dah ayahmu wasiat unta supaya diserahkan fi sabilillah. Jadi fi sabilillah mana setiap perkara baik, setiap perkara salih, kullu amalin salih, kullu amalin salih, mana setiap amalan yang baik, itulah maksud fi sabilillah. Orang ni pok sepupumu ni, dia ni berjihad, berada di bawah sekelompok orang Islam, hak yang berkuasa. Tu. Cumanya bagi anak lah, setakat yang anak duk baca, duk tengok tu, Ibn Umar ni oleh kerana dia ni termasuk dalam 2000 sahabat yang tak pernah terlibat dalam peperangan saudara di zaman sahabat selepas kewafatan Rasulullah. Dia sebenarnya tak suka ni apa duk perang sama sendiri. Dia semacam nak kata jihad fisabilillah itu tak jelas bagi dia. Memang dia gitu pun. Sikap Ibn Umar ni peperangan sama, ada Muawiyah perang dengan Sayyidina Ali ke, Sayyidina Ali perang dengan tentera Aisyah ke, Abdullah bin Zubair berperang dengan kerajaan Umayyah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi semasa pemerintah Yazid bin Muawiyah. Dia tak berani, dia tidak sepenuh hati nak mengatakan jihad fisabilillah. Sebab apa? Sebab ini perang saudara. Semua itu berlaku kerana masalah ijtihad politik, masalah ijtihad. Tapi dia tak kata kafir, dia tak kata sesat dah. Cuma dia mengambil sikap berkecuali. Sebab tu dia tak kata, sepatutnya kita kata builah kepada sepupumu tu sebab dia jihad fisabilillah, dia menjadi tentera Ibn Zubair. Dia tak kata gitu. Tapi dia kata mana? Dia kata ni dia ni dan puak-puak dia, sahabat-sahabat dia ni, dia ni adalah salah seorang daripada kumpulan yang mengikuti siapa yang memerintah, siapa yang berkuasa. Dia sebut gitu. Baik, hadis ni di bawah tajuk ni kita tidak nak bincang perkara itu sebenarnya. Yang kita nak bincangnya, boleh kita kata ya bunayya itu. Tu sesuai dengan tajuk. Sebab kita lah ni lah. Sebab kita lah ni. Misalnya orang kita ni lebih biasa lagi ni. Ni biasa menalar dengan ni. Kerana seorang mertua kata kepada menantu dia, padahal bukan anak dia, bukan anak kandung, anak menantu. Menantu ni tidak anak sebenarnya, hakikat sebenarnya. Tapi semacam mana. Tapi orang kita sebut anak lah. Ni anak kita. Jadi kalau kita tak tahu apa lah tu, kita kata anak kandung dia, tidak gitu. Rupanya menantu. Boleh ke tidak guna? Boleh. Sebab apa? Sebab yang bercakap tu, kita kata orang yang di segi umurnya lebih tua, dah ni tarah anak dia, mungkin nikah dengan anak dia. Itu mana as-saghir. Sebab tu terjemah anak kecil tu tak tepat sebenarnya. Maknanya kita terjemah orang yang lebih muda daripada dia. Itu lebih sesuai. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-370. حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. Zaid bin Wahab ni kata siapa? Dia kata Al-A'mash. A'mash kata, Zaid bin Wahab menceritakan kepada saya, ni kata A'mash, aku mendengar Jarir. Ni Zaid bin Wahab ni tabi'i lah. Dia dengar seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah. Dia sebut, dia kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak menyayangi orang lain, ana terjemah an-nas bermakna dengan erti man ghairuh,
orang hak selain dia. Sesiapa yang tidak menyayangi, merahmati orang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jadi kalau kita nak dapat kasih sayang Allah kepada kita, sistem yang Allah buat dalam hidup di dunia ni, kita kena sayang kepada orang lain. Itu cara dia. Ini proses nak mengukuhkan hubungan di kalangan anggota masyarakat. Makna kalau kita mudah benci kau tu, kadang-kadang isu-isu kecil pun timbul kebencian. Jadi ya, bila timbul kebencian tu, mana hak dia sebut orang tu benda-benda tak molek lah. Hak benda molek dia tak sebut. Kenapa? Kerana benci, kerana tak suka. Ini satu bentuk ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak boleh sebutlah hak molek, jangan dia sebut hak uduh saja. Ya, sebut hak uduh tu berdosa, sebut hak molek ni boleh pahala. Bahkan dalam konteks agama kita, dalam hadis ni, untuk jilid yang kedua, ni jilid pertama, dia ada sebut sebutan baik. Mana kita menyebut kebaikan seseorang, itu adalah doa kebaikan. Kita sebut Allah dia tu bagus. Memang ada pun dia tidak bagus, muka dia manusia, dia bukan malaikat. Tapi hak baik dia ni, Allah, mari masjid semua, kita kata ingat mudah nak mari masjid semua 5 kali sehari, mari sembahyang Jumaat dengan tetap, sekali-sekala semua boleh buat dengan tetap, payah kat dah. Tapi dia boleh buat. Tu kita sebut kebaikan dia. Sebab itulah kalau kita baca dalam hadis secara sistematik lah, bila kita sebut kebaikan seorang, Nabi suruh kita doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah doa lah, ya Allah ampunilah dosa dia. Sebab orang kita baik tu, dia ada buat dosa tu, cuma kebaikan dia tu banyak. Jadi kita minta, dia ni baik ni, Allah bagus dan mudah-mudahan Allah ampuni dia. Itu cara yang diajar oleh Nabi kepada kita. Jangan kita puji saja orang. Oh dia ni baik, pemimpin ni bagus, setakat saya kenal dia baik. Yalah, adalah kelemahan dia, orang manusia, okey. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah kesalahan dia. Itu cara orang beriman. Cara orang beriman, cara orang Islam, bila dia sebut tentang kebaikan seseorang, dia kena doa keampunan. Itu cara dia. InsyaAllah kalau kita buat begitu, Allah akan jaga kita. Allah beri rahmat kepada kita. Allah beri orang sayang kepada kita. Hati-hati lah, ingat mudah kau. Bila orang sebut tentang kita, orang pun tahu kelemahan kita. Kita ni ada kelemahan, tapi orang tak sebut kelemahan. Orang sebut molek-molek. Doa nak Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia. Itu satu nilai. Antara nilai seseorang itu, bila orang sebut dia, orang tak sebut keburukan dia. Orang lebih nampak, orang lebih ra'i kebaikan dia. Dan orang doa pula, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa dia. Itu satu nilai. Kadang-kadang ada duit pun tak boleh nak buat tu. Ada duit pun tak boleh nak suruh orang buat begitu kan. Okey, seterusnya, ni bukan 4 hadis, 3 3 hadis saja ni. 3 hadis. Hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ke-371. Kata Qabisah bin Jabir, dia kata sami'tu Umar annahu qala man la yarham la yurham wa la yughfar man la yaghfir wa la yu'fa amman lam ya'fu wa la yuwaqqa man lam yatawaqqa. Ni termasuk dalam, kalau kita nak sebut, kita boleh sebut ni kata-kata ni salah satu contoh hadis yang termasuk dalam jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim orang panggil dalam bahasa kita lah ni mutiara kata. Ringkas saja bahasa tapi maknanya besar. Ni antara kata-kata hikmah Nabi. Apa dia? Kata Qabisah, dia kata aku mendengar Umar berkata. Ni hak Umar sebut ni hakikat sebenarnya hak daripada Rasulullah. Kalau kita tengok dalam hadis, tak ada kata-kata Nabi, tidak gitu lah zahirnya. Tak ada kata-kata Nabi. Tapi setiap yang disebut oleh Sayyidina Umar ni, semuanya hasil daripada dia panggil iqtibas dalam istilahnya. Iqtibas ni maknanya dia copy paste hak Nabi kata. Tu. Mana hak Sayyidina Umar sebut ni adalah merupakan iqtibas daripada qaulu Rasulillah. Ini merupakan copy paste daripada kata-kata Nabi. Gapo dia? Sayyidina Umar kata man lam yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Wala yughfar man lam yaghfir. Orang yang tidak
Tidak diampuni seseorang jika dia tidak doa keampunan kepada orang lain. Maknanya seseorang yang tidak doa kepada Allah supaya Allah mengampuni orang lain, dia tidak akan diampuni. Maknanya payah. Sebab tu hadirat kita kena latih diri kita. Kena latih. Benda ni ringkas saja. Selain daripada kita tabarakallah fi, kita kena kata juga, Allahumma ighfirlah, ya Allah ampunlah dosanya. Itu sikap orang Islam. Wala yu'fa amman lam yu'fa amman lam ya'fu. Tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan orang lain. Wala yuwaqqa man lam yatawaqqa. Dan tidak dijaga seseorang oleh Allah kalau dia tak jaga orang lain. Maruah orang dia tak jaga, keselamatan orang tak jaga, Allah tak akan jaga dia. Baik. Poin yang paling besar daripada hadis yang kita bincang ni, mana Allah kaitkan kebaikan tu bila kita buat kebaikan kepada orang. Itu poin yang paling utama. Ana boleh kata gini dalam bahasa yang lebih ringkas, sesiapa yang tidak melakukan kebaikan kepada orang lain, dia tak akan dapat kebaikan. Tu dalam bahasa mudah. Kebaikannya banyaklah. Doa keampunan itu kebaikan. Kita memaafkan kesalahan itu kebaikan. Kita mengasihi orang itu kebaikan. Kita tidak jaga kemaslahatan orang lain. Jaga kemaslahatan orang lain itu kebaikan. Jadi seseorang yang tidak buat kebaikan kepada orang lain, maka dia tidak dapat kebaikan. Itu mafhum yang lebih ringkas. Cuma disebut di sini contoh-contoh kebaikan. Jadi kena ingat tu. Ni orang panggil, dalam istilah dipanggil hukum sebab musabbab. Sebab salah satu sebab kita nak dapat rahmat Tuhan, kita kena kesian kepada orang. Salah satu sebab kita nak dapat kebaikan daripada Allah, kita kena doa kebaikan kepada orang. Salah satu sebab untuk kita dapat kebaikan dari sisi Allah, kita jaga kemaslahatan orang lain. Salah satu sebab untuk kita dapat kebaikan daripada Allah, kita maafkan kesalahan orang lain. Itu maksud sini. Inilah hadirat nilai, orang panggil nilai hidup bermasyarakat yang ditekankan oleh agama kita. Kita kena buat sama sekali. Sangat. Ana duduk baca dalam syarah lah, sempat juga tengok tadi, sebagai nak refresh maklumat tu. Rupanya dalam agama kita ni, perkara antara orang panggil ruh agama kita dalam hidup bermasyarakat ni adalah kita menimbulkan, melatih diri kita supaya inginkan kebaikan kepada orang lain. Bila ada perasaan itu, maka adalah. Baik, apa kesan kalau kita ni asyik benci kepada orang? Apa kesan kalau kita ni asyik rasa tak senang hati dengan orang lain? Begitu sifat kita. Apa kesan? Kesan dia kita tidak akan melakukan kebaikan kepada orang lain. Semua ni yang disebut di sini, 4 perkara ni, doa kita rasa kasih belah kepada orang lain, doa keampunan kepada orang lain, maafkan kesilapan orang lain, jaga kemaslahatan orang lain. Semua ni berkait dengan kontrak sosial, berkait dengan hubungan kita dengan masyarakat. Jangan main hadis ni. Ini hadis berkait dengan kemasyarakatan. Inilah kalau nak baik. Baik, sebarang unsur yang boleh menjejaskan 4 perkara ni, perkara tu kita kena tolak, kena buat. Tu syaitan kena ingat. Dalam hadis Nabi, hadis Mishkat yang kita baca di telipuk tu, syaitan ni kerja dia yang paling besar. Banyak kerja syaitan ni. Hak paling besar adalah tafriq bainal mar, mencerai-beraikan hubungan manusia. Tu utama, target, maqasid kita kata. Objektif utama syaitan ni adalah nak supaya manusia ni balah. Nabi pun sebut. Nabi sebut. Dalam Quran pun sebut. Dia metafrik bainan nas. Dia mencerai-beraikan manusia. Itu peranan syaitan. Sebab itulah syaitan ni, kalau dalam hadis, anda tak ingat hadis tu tak dia, tapi disebut dalam hadis, dia kalau berlaku perceraian, dia naik pangkat syaitan. Dia berjaya memisahkan antara suami isteri dalam hadis Mishkat yang kita baca di telipuk. Bila dia berjaya mencerai-beraikan, memisahkan, berlaku talak antara suami isteri, dengan sebab godaan syaitan itu, maka dia dapat naik ke pangkat. Kalau naik pangkat, dia kena goda supaya berlaku perceraian suami isteri. Dia timbulkan fitnah di antara suami isteri itu, maka berlaku perceraian, dia akan dapat kedudukan, naik pangkat. Itu Nabi sebut. Baik, seterusnya kita pergi kepada
Sini pun dia buat dalam kandungan hadis, boleh baca sendiri lah. Baik, bab yang ke-174. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, nescaya kamu akan disayangi oleh zat yang tinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di bawah bab ini, di bawah bab sayangilah, ini kalau anak nak terjemah dalam bahasa sayangilah kejadian Allah. Sebab makhluk yang ada di bumi ni, setengah ulama kata bukan manusia saja. Kita sayang kepada binatang, sayang pada pokok-pokok, tidak tebang secara bermaharaja lela, kita kata. Itu maksudnya, sayang kepada alam ini. Kita sayang kepada alam ni. Tu yang berada di bumi ni, tajuk dia. Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan 4 hadis. Hadis yang pertama, lebih kurang saja, lebih kurang juga daripada tadi. An Umar qala la yurhamu man la yarham wa la yughfaru liman lam yaghfir liman la yaghfir wa la yutabu ala man la yatub wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Hadis ni sama maksud walaupun ada perbezaan lafaz. Maksud sama saja. Diriwayatkan daripada Umar, ia berkata, tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Tidak akan diampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Maknanya tidak diampuni oleh Allah. Maknanya sukar untuk Allah ampuni seseorang yang dia ni tidak memaafkan orang lain. Tidak diberi taubat orang yang tidak bertaubat. Dia tak bertaubat. Dia terjemah dia begini sebenarnya, wala yutab, mana tidak akan diampuni dosa seseorang, itu maksudnya. Tidak akan diterima taubat seseorang, malla yatubu, orang yang tidak terima permohonan maaf orang lain. Hak tu lebih tepat lagi terjemah. Sebab tadi lebih kurang dia begini, hak ni maksud ni. Sebelum anda pergi kepada poin terakhir, bila orang buat salah kepada kita, misalnya orang ambil harta kita, ataupun orang telah fitnah kita, tu makna kesalahan dia tu berkait dengan kita. Orang tu kalau dia nak bertaubat, dia kena minta maaf dengan kita dulu. Dia fitnah orang, bagaimana dia nak menghilangkan dosa fitnah? Apakah dia boleh minta maaf dengan Allah? Tak. Bukan begitu sistem taubat bila dosa tu berkait dengan manusia. Seseorang fitnah kita, bila dia nak bertaubat supaya dosa dia dihapuskan, dia kena minta maaf dengan kita dulu, dan dia kena bersihkan nama kita, barulah Allah terima taubat. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi tidak diberi taubat orang yang tidak menerima taubat orang lain. Tadilah. Kalau dia susah nak maafkan orang, tiba-tiba dia nak Allah maafkan dia, payahlah lagu tu. Payah lagu tu. Itu maksud dia. Dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga orang lain. Dia nak suruh Allah jaga dia, tapi dia ni tak suka jaga kemaslahatan orang lain. Dia tak jaga orang lain. Ini sumpah lebih kurang juga hadis tadi. Hadis yang kedua di bawah bab ini, an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala rajulun ya Rasulullah inni la azbahu syata fa arhamuha, atau qala inni la arhamu syata an azbahaha, qala wasyatu in rahimtaha rahimakallah, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Marratain, 2 kali sebut gitu. Apa maksudnya? Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah. Dia ambil hadis ini daripada ayah dia, yakni Qurrah. Kata Qurrah, sesetengah orang berkata, ada seseorang berkata, sesetengah tu, betul dah tu. Seseorang berkata, seseorang berkata. Dia panggil isim nakirah. Isim nakirah mana tak sebut, tidak fokus pada siapa, tidak ta'rif pada siapa, tapi secara nakirah. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, saya ingin menyembelih seekor kambing, syak tu kambing, lalu saya rasa kasihan kepada dia, rasa kesian pula nak sembelih. Atau perawi ni syak, atau orang itu berkata, saya mengasihi seekor kambing, saya kasihan kepada seekor kambing,
Kalau saya sembelih dia rasa nyaya pula nak sembelih kambing. Timbul perasaan gitu. Maka Nabi SAW bersabda, kambing itu jika kamu rasa kasihan kepada dia, timbul perasaan kasihan kepada dia, maka nescaya Allah akan menyayangi engkau. Kambing itu kalau kamu rasa kasihan kepada dia, maka Allah akan menyayangi kamu. 2 kali Nabi sebut itu. Lepas tu tak boleh sembelih kambing lah kalau gitu. Tak. Dalam riwayat lain, salah satu tanda kita mengasihi binatang itu kita sembelih dengan cara yang sunnah. Misalnya tajamkan pisau secepat mungkin biar selesai. Jangan kita main nyek gitu kata-kata dah. Pisau tupu tak boleh. Banyaklah adabnya. Misalnya antara jangan sembelih binatang di hadapan binatang lain yang hendak disembelih, itu ada disebut. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata molek kalau kita sembelih binatang itu kita tutup sikit biar habis supaya binatang lain yang akan disembelih selepas tu tak nampak. Dalam kitab memang ada. Sebab apa tu? Sebab binatang ni pun dia adalah sedikit perasaan tu. Takut, perasaan sedih dah kita kata. Dia ada juga binatang ni walaupun tidak sesempurna perasaan manusia. Itu termasuk dalam orang panggil sifat rahmah lah. Termasuk dalam sifat rahmah itu. Jadi daripada hadis ini ada anjuran daripada Nabi supaya kita ni rasa kasihan kepada makhluk yang lain, sama ada haiwan ke pokok kayu, tak boleh nak tebal tak terkali gitu. Sebab tu Nabi kata siapa tebal pokok tanpa ada maksud untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, itu tak baik, itu berdosa. Hak tu ulama hura dari sudut penjagaan alam sekitar. Tak boleh nak tebal pokok tu. Ni dia kalau kita tebal pokok tidak mengikut kaedah, dia boleh merosakkan ekosistem alam itu. Tak boleh. Ni enggak kalau orang nak tebal balak juga dia kena tahu benar lah tu. Kena ikut prosedur jabatan hutan tu. Ni kalau tebal tak kira, tak ambil kira, menyebabkan rosak habis sungai-sungai dalam hutan tu. No? Jadi keruh habis hai. Itu jadi termasuk dalam dosa tu sebenarnya. Baik, seterusnya hadis yang ketiga. Kata Uthman, Abu Uthman. Siapa Abu Uthman ni? Dia ni hamba yang dibebaskan oleh Mughirah bin Syu'bah. Hak bebas ni tanpa bayaran. Maula, bebas tanpa bayaran. Kalau mukatabah, bebas dengan bayaran. Jadi Abu Uthman ini dia ni adalah pernah menjadi hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Kena ingat bila sebut Abu Uthman maula, maknanya lan ni dia tidak hamba dah. Masa dia sebut ni dia bukan hamba dah. Maula ni mana dulu dia hamba. Mughirah bin Syu'bah. Apa kata dia? Dia kata sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'ur rahmah illa man syaqi. Aku mendengar, ni kata siapa ni? Kata Abu Uthman, bekas hamba Mughirah, bekas hamba, terjemah gitu. Bekas hamba Mughirah bin Syu'bah kata, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Kena ingat as-sadiqul masduq ni salah satu gelaran kepada Nabi kita. Tidak diguna kepada orang lain. Bila sebut as-sadiqul masduq maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud as-sadiqul masduq? Orang yang benar dan yang dibenarkan oleh Allah. Itu makna as-sadiqul masduq. Jadi aku dengar as-sadiqul masduq yaitu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu kunyah Nabi sebab anak Nabi ada nama Al-Qasim kan. Apa kata Nabi? Nabi kata kasih sayang tidak akan dicabut daripada seseorang melainkan daripada orang yang tidak bertuah. Syaqiyah itu mana tidak bertuah, celakalah. Syaqiyah ini lawan dia apa ni? Sa'idun. Syaqiyun ni lawan dia Sa'idun. Sa'idun ni orang yang bertuah. Syaqiyun orang yang tidak ada tuah, orang yang celaka. Celaka yang dimaksudkan di sini, kena tahu celaka ni kerana perbuatan tidak baik dia. Dalam Islam tidak ada kasta. Dalam Islam tidak ada kasta. Syaqiyun ni orang yang dikatakan syaqiyun, celaka ni mana orang yang tidak baik dalam kehidupan dia. Dia tidak buat kebaikan, itu makna syaqi.
Cuba tengok kandungan hadis. Sifat rahmah adalah sifat yang sangat penting dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat belas kasihan adalah salah satu daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sifat yang paling menonjol dari umat ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum, Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum, ayat itulah. Nabi ni Rasulullah, kalau sama-sama orang Islam, dia bersikap tegas pada orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar, dia ni dengan orang kafir tegas. Tapi kalau sama Islam, ruhama'u bainahum, dia ni berkasih sayang sesama mereka. Tu sifat Nabi tu, sebut dalam Quran surah Al-Fath. Yang kedua, merupakan satu kebahagiaan bagi seseorang apabila ia memiliki sifat rahmah. Sifat rahmah ni mana? Sifat kasih belah kepada orang lain. Dan merupakan suatu nasib buruk dan kecelakaan apabila seseorang tidak memiliki sifat rahmat. Kena latih ni, dia kena latih, kena latih, kena latih. Ane ingat tok orang panggil ayah mak bakak, tok bakak lah panggil anak tok kenali, ayah Al-Fadhi apa ni, almarhum Ustaz Mawardi. Ayah dia tahu panggil tok bakak kalau di gitu. Dia ni tok anda cerita lah, dia ada maksud dia lah. Ada seorang modal dalam poket ni orang panggil coklat. Bila dijumpa budak-budak ke dia coklat seputih dia dia mesra budak-budak. Jadi masa zaman dia tu anak kata budak-budak penuh masjid. Apa? Sebab dia kiramah lah, sifat rahmat. Janganlah bila budak-budak mari masjid, engkau dia budak kadang-kadang gaya kita celak mata, siapa nak cabut putih mata kelih ke budak-budak tu. Tak kena gitu. Kita kena bimbing dia. Mana hari Jumaat apa ni jumpa kita lagi semaya lewat, kita tak apa sehari semaya lewat, kena duduk belakang sekali tempat budak-budak duduk main. Kata Maulid, aku kena duduk sini hari ni, kata mai Jumaat. Budak-budak lah ke mana? Duduk dengar ketubuh hidup buat, kita bergosok atas belakang dia. Dia tanya apa? Dia tanya apa gosok lagi dia. Kata tak boleh kena dengar ketubuh ni, kata baru boleh pahala besar lagi masjid. Dia pun senyap lah budak. Masa nak semaya kita betul saja. Tu sahabat buat. Sahabat Nabi ni kalau kita tengok bila nak semaya kan, kita tengok budak-budak dia betul tu budak-budak. Dia betul budak-budak. Lepas tu dia nak bisi, dia nak kesok tu. Itu tak apa tu. Tu cara. Cara potong bakak ni, ayah mak bakak orang panggil ni, anak tu kenali dengan budak-budak lagi. Dia ni besar tinggi dia ni. Tapi dengan budak-budak ada sama coklat. Dia ada nama coklat Azam itu. Ada nama macam coklat cicak. Coklat cicak dia panggil lah. Tak kita tahu coklat cicak ke budak lain tak kenal. Coklat cicak ke butik cik gitu. Mana kos rendah tu. Dia boleh sopik kat dia. Bagi kecek tu berapa sen. Tak siapa. Beli 10 sen berapa butik. Coklat cicak. Dia tu menyebabkan penuh di masjid. Dan anak dia Ustaz Mahdi, masa anak kecil, masa anak itu pergi, dia buat gitu juga. Dia pernah buat. Cuma dia masa tu coklat nis dia pergi. Bukan coklat cicak, coklat nis dia maksud. Kau buat dengan ketahwa tu. Ingat tak? Tu salah satu cara. Inilah hak kita nak bincang, menyebabkan budak-budak siapa kita panggil ayah je dia. Ustaz Mahdi kita panggil ayah je. Budak-budak panggil ayah je. Bapa orang kapur pun ajar dia. Dia baik dengan orang kapur, sangat bagus. Itu sifat boleh puji lah. Inilah Nabi kalau kita boleh didik gitu, insya-Allah Allah akan limpahkan rahmat kepada kita, insya-Allah. Ini maksudnya. Baik, hadis yang terakhir di bawah bab ini, akhbarani Jarir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Ini biasa benar kita dengan daripada Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi bersabda, seseorang yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Itu bahasa mudah. Orang yang tidak kasih pada Allah, Allah tak kasih pada dia. Itu formula dalam kehidupan dunia. Orang panggil sebab tak nak sebut ni hukum sebab musabab. Salah satu sebab untuk kita dikasihi oleh Allah, kita kena kasih pada orang lain. Itu hukum sebab. Baik, kasih sayang kepada keluarga ni kita habis kini ringkas saja. Ni kasih sayang kepada keluarga, 2 hadis saja di bawah bab ini. Mana kasih sayang kepada keluarga
Banyaklah hadis Nabi sebut kita kena kasih pada keluarga kita, kena jaga keluarga kita, kena jaga kemaslahatan keluarga kita. Hadis pertama iaitu hadis yang ke-376. An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bil iyad. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bil iyad wa kana lahu ibnun mustardi' fi nahiyati al-madinah wa kana azruhu qayna wa kunna na'tihi wa qad dakhana al-bayt bi idkhir fayuqabbiluhu wa yashummuhu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kata beliau, Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap ahli keluarga dia. Baik, ahli keluarga, al-iyal. Cuba tanda bulat pada kalimah al-iyal. Al-iyal ni bukan semata-mata makna keluarga. Al-iyal ni sebenarnya makna asal dia keluarga yang di bawah tanggungnya dia. Itu makna asal. Misalnya kita jaga anak saudara kita yang miskin, kita duk support dia, ikutlah. Ayah kita sendiri, ibu bapa kita, selain daripada ibu bapa kita ni yang tangguh dia bila dia tua. Anak sepupu, kau tak kira siapa, asalkan orang yang di bawah tanggungnya kita. Tu asal makna dia. Jadi bila digunakan di sini di bawah bab keluarga, tiba-tiba sebut kalimah iyal, dia lebih bermaksud mana kalau orang yang kita tangguh tu keluarga kita, tu lebih besar lagi. Masing-masing setiap individu masyarakat ni tanam dari diri dia, kita nak jaga kemaslahatan keluarga kita. Kadang-kadang anak yatim tu anak dau kita ya. Setengah orang tak ambil tahu pun. Padahal anak yatim tu anak dau dia. Jadi kalau kita cara pada anak yatim, jadi anak dau kita, kita boleh bak kebaikan anak yatim dan boleh bak kebaikan hak hadis. Dahlah dia tu keluarga kita, termasuk dalam hadis ni. Anak yatim pula termasuk dalam hadis lain pula. Itu makna kelebihan berganda. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang terhadap ahli keluarga. Dia pun ceritalah, Anas pun cerita. Dia kata Nabi kita ni, dia ada seorang adik-beradik susu dia. Adik-beradik susu dia. Di pinggir Madinah. Ibnu Mustadi' fi nahiyatil Madinah. Ibnu Mustadi' mana adik-beradik susu dia? Di tepi Madinah, di hujung Madinah, bandar Madinah. Di mana suami penyusu itu adalah seorang tukang besi. Maknanya perempuan yang menyusukan dia, mana anak perempuan tu orang panggil adik-beradik menyusu. Kenapa? Jadi suami kepada ibu susuan Nabi itu adalah seorang tukang besi. Kami pernah mendatanginya, kata Anas, kami pernah pergi ziarah dia. Sementara rumahnya diasapi dengan izkhir. Izkhir ni dia kita panggil macam colok tu lah. Izkhir ni kalau orang Arab ni kita macam kemian. Tapi kemian ni bukan bau busuk. Kalau kemian kau nak mati tu sakit hidung tu. Ni kemian dia macam semacam kayu gaharu misalnya. Dia letak dia itu, dia panggil izkhir, dia berasa. Orang Arab pun hina tu. Dia sebenarnya anda baca dalam syarah hadis, kalau kayu setengah-setengah kayu tu asal tu dia boleh menyegarkan khayshum. Ni, khayshum ni sini. Bagi orang yang ada selsema, orang yang ada apa ni kita kata, apa tu? Penyakit resedung kadang dia boleh menyegarkan khayshum, sistem ni, apa saluran pernafasan. Tu hikmat dia ni bukan saja-saja nak suruh rasa gitu dah. Jadi pada waktu tu rumah dia pasal izkhir. Izkhir itu sana lah berasa ni. Beliau lalu mencium, dia pergi cium pok suami kepada ibu susu dia tu Nabi. Dia pergi cium, dia pergi peluk, dia dakap. Maknanya sifat Nabi ni, dia sayang tu dia tunjuk, bukan sayang dalam hati saja. Kita panggil dia istilah pok nyusu. Dah isteri dia tu mak nyusu kita. Pok nyusu dah kita kata dah. Suami kepada ibu susu dia tu, ibu menyusu dia. Dia pergi peluk, dia cium. Tu Nabi. Hadis ini cuba tengok kandungan hadis.
Hadis ini menerangkan betapa mulianya akhlak Nabi SAW dan kasih sayang beliau kepada keluarga dan orang-orang lemah. Boleh meminta penyesuaian kepada wanita lain, boleh. Kita ada anak, isteri kita sakit, kita suruh orang lain menyusuki anak kita. Ini termasuk dalam perkara yang diharuskan. Yang ketiga, keutamaan sifat rahmah terhadap keluarga, anak-anak, dan juga keutamaan mencium anak-anak kecil. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Baik, hadis yang terakhir, an Abi Hurairah qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabiyyun faja'ala yadhummuhu ilayhi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atarhamuhu qala na'am qala fallahu arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata beliau, ada seorang bapa datang kepada Nabi bersama dengan anak dia. Ada seorang ayah, dia pergi jumpa Nabi. Masa dia begitu, dia bersama anak dia. Seorang ayah bersama anak dia datang bertemu Nabi. Lalu si ayah itu memeluk anak dia. Ya tumuh ni dia buat gini, dia ambil anak tu, peluklah, cumanya tidak peluk. Kalau peluk ni mana iktinak, dia peluk gitu. Dia ambil, dia tak, dia dekatkan anak dia sampai kena dada dia. Dia ambil anak dia buat gitu. Kalau peluk tu kita kata gitu. Yang tumu ni, misalnya dia ambil anak dia, dia tak gitu di dada dia. Dia merapatkan dada anak dia ke dada dia. Itu yang tumu. Itu maksud. No, ayatnya saya. Nabi tengok. Dia buat gitu depan Nabi. Maka Nabi pun kata kepada atarhamu, mu ni saya benar kau ke anakmu ni? Dia kata na'am, ya. Saya benar pada anak saya. Maka Nabi kata fallahu arhamu bika minka bi. Maka Allah telah mengasihi kamu dengan sebab kamu kasih pada anak kamu. Atau terjemah yang paling mudah, Allah SWT kasih kepada kamu dengan sebab kamu kasih pada anak kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Tuhanlah, Allah lah Tuhan yang maha pengasih dari kalangan orang-orang yang pengasih. Allah paling pengasih. Baik, dua kesimpulan hadis ini. Yang pertama, menyayangi anak-anak dan menyatakan secara terbuka sifat kasih kepada mereka, serta menyayangi dan mengasihi mereka dan serta mengasihi sesama manusia merupakan sebab Allah turunkan rahmat kepada seseorang. Tak kira lah dia anak kita ke siapa, kita kasih, kita sayang kepada manusia. Apatah lagi kalau anak kita, itu menjadi sebab Allah turunkan rahmat kepada kita. Yang kedua, sebab tu anak bila baca ni tadi, kita jadi main mikir, bimbang juga kita. Sebab orang kita ni banyak berlaku permusuhan dengan sebab parti, dengan sebab badan NGO. Siapa ada NGO Islam? Dua NGO Islam nak cuba, bukan parti ni. Parti tu hal lain, NGO. Jadi anak perempuan ni nak berkahwin dengan lelaki ni, yang mana dia berbezanya NGO, sama-sama Islam lah. Kedua-duanya anak murid anak. Mak dia tak uwi. Mak dia kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia NGO berbeza. Anak kata tak uwi. Siapa 2 tahun tak silap tertangguh perkahwinan. Bapa tu anak kata bapanya moga akidah sama. Dia kata takut jadi orang panggil apa? Sebab antara badan NGO Islam ni dengan badan Islam lain tu, dia ada fikrah berbeza. Tak apa kata beza fikrah, akidah sama. Pupu kita tak ada parti, tak ada NGO ni, beza pemikiran lagu mana. Kadang-kadang setengah orang tu suami isteri fikiran tak sama, anak 10. Benar-benar lagu tu siapa 2 tahun tertangguh perkahwinan tu, tapi nikah juga akhirnya. Jumpa di masjid Kubah tu boleh anak. Tu sikap tu tak kena tu. Tak boleh gitu tu. Tak boleh gitu. Baik, termasuk perbuat jadi musuh, jadi rasa aku tu bahaya. Saat bimbangnya kerana tu Allah tangguh, Allah sekat rahmat. Dia rahmat ni ada dua dia. Bila sebut rahmat ni dia ada dua. Rahmat, orang panggil rahmat untuk individu. Hak tu boleh jadi orang lain tak boleh, tapi kita boleh. Satu lagi rahmat yang paling kita, rahmat yang meliputi masyarakat. Hak tu kita nak. Mana bila Allah tu rahmat bukan kena pada seorang, tapi kena pada semua. Nak dapat hak ni, salah satu sebab dia ni masyarakat kena ada perasaan kasih sayang. Mesti ada tu. Payah tu nak didik tu. Ingat mudah. Baik.
Termasuk perbuatan yang diajarkan oleh syariat dan sangat dianjurkan adalah kita tunjuk kasih sayang pada anak kecil dengan cium, peluk dia, beri hadiah pada dia, coklat cecok kalau kita kata tak. Kena tunjuk, jangan simpan dalam hati. Sebab Nabi buat gitu. Itulah hadiah-hadiah. Jadi dengan beberapa hadiah kita bincang pada pagi ini, mudah-mudahan kita lebih nampak lagi apa kehendak agama kita dalam kehidupan. Dan kita cuba urus diri kita supaya kita dapat buat perkara itu. Ini termasuk dalam sunnah Nabi dalam konteks hubungan kita dengan manusia. Apa dia? Menerapkan nilai kasih sayang itu. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan bincang pula sayang kepada binatang. Sayang kepada binatang. Ini pun juga termasuk dalam ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.